Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saya mulakan ulasan malam ini dengan satu tajuk ataupun satu kata-kata yang mungkin akan membuka minda Anda. Adakah dengan pendedahan-pendedahan terkini daripada Muhyiddin Yassin sendiri ini akan membawa kepada keretakan Perikatan Nasional? Sebelum ini, beberapa penganalisis politik sudah meramalkan bahawa Perikatan Nasional mungkin tidak akan dapat bertahan sehingga 2027, yaitu pilihan raya PRU ke-16. Mereka meramalkan PAS dan Bersatu tidak mempunyai chemistry yang kuat. Hal ini kerana, kata mereka, kedua-duanya adalah parti yang berasaskan perkara yang sama, yaitu berasaskan Melayu dan Islam. Oleh sebab itu mereka kata sukar untuk mereka dapat bersama kerana mungkin akan ada perebutan kerusi dan sebagainya. Semua telahan ataupun ramalan itu sedikit demi sedikit mula menjadi kebenaran. Ramalan demi ramalan mula timbul, spekulasi demi spekulasi mula timbul. Dan seakan-akan apa yang dikatakan oleh penganalisis politik mengatakan bahawa PN tidak dapat bertahan dan mungkin akan retak dan bubar pada bila-bila masa, kini semakin menjadi kenyataan. Menjadi persoalan juga ialah kalau Perikatan Nasional ini retak dan bubar, siapa yang akan jadi pembangkang? Pada pendapat Anda, siapakah yang patut menyertai kerajaan perpaduan? Adakah PAS ataupun Parti Bersatu? Siapa antara dua parti besar dalam Perikatan Nasional ini yang akan menyertai kerajaan perpaduan akhirnya? Adakah Bersatu atau PAS? Itu soalan pertama. Soalan kedua, siapa yang mungkin akan diterima oleh Anwar Ibrahim? Karena sebelum ini Anwar dah pun memberikan tawaran untuk bergabung dalam kerajaan perpaduan seturut dengan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Namun demikian pada waktu itu Perikatan Nasional telah pun menolak mentah-mentah pelawaan daripada Anwar Ibrahim dan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Jadi agak-agak siapa yang mungkin akan diterima oleh Anwar Ibrahim? Adakah Parti Muhyiddin yaitu Parti Bersatu atau Parti Hadi yaitu Parti PAS? Hari ini kita dikejutkan pula dengan pendedahan daripada Muhyiddin dengan mengatakan bahawa PAS perlukan Perikatan Nasional untuk cipta pencapaian luar biasa, kata Muhyiddin. Adakah ini adalah bibit-bibit tanda bahawa ada keinginan PAS untuk keluar daripada Perikatan Nasional? Persoalan ini mula timbul apabila seakan-akan Muhyiddin cuba memujuk PAS supaya tidak meninggalkan Perikatan Nasional. Tajuk ini saja, dengarkan baik-baik dan Anda boleh membacanya dalam sisipan video atau gambar dalam video ini. Kata Muhyiddin, PAS perlukan Perikatan Nasional untuk cipta pencapaian luar biasa, kata Muhyiddin. Maknanya seakan-akan Muhyiddin dapat menghidu sesuatu yang tak elok sedang mungkin dirancang oleh PAS. Adakah PAS mahu menyertai kerajaan perpaduan dan meninggalkan Bersatu? Itu mungkin boleh berlaku. Ingat, dalam politik apa-apa saja boleh berlaku. Itu sebabnya Muhyiddin kata PAS perlukan Perikatan Nasional untuk cipta pencapaian luar biasa. Persoalan besarnya di sini ialah, benarkah PAS memerlukan Perikatan Nasional atau Bersatu yang memerlukan PAS? Ini persoalan besar yang mula dimainkan oleh para penganalisis politik dan pemerhati politik di tanah air kita. Sebenarnya PAS-kah yang memerlukan Perikatan Nasional atau Bersatulah yang sebenarnya memerlukan PAS? Kerana menurut pemerhatian, PAS mempunyai kekuatan yang lebih utuh dan lebih ampuh berbanding dengan Parti Bersatu. Memandangkan PAS mempunyai akar umbi yang kuat, jentera yang lebih kuat berbanding dengan Parti Bersatu pimpinan Muhyiddin.
Apa pendapat Anda semua? Adakah benar PAS akan meninggalkan Parti Bersatu? Tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang paling hangat di media sosial, terutama pada waktu ini, adalah melibatkan tentang JECOM, yang mana ia melibatkan Profesor Agus yang baru-baru ini tular video yang menyatakan bahawa itu ialah perbualan beliau. Namun demikian, semalam telah pun didedahkan oleh Wahab bahawa beliau dikatakan telah memerangkap Agus. Itu pengakuan daripada Wahab. Namun demikian, perkara itu bukannya memberikan jawapan yang kita nantikan, ianya menjadi lebih kita fikir dan lebih banyak persoalan daripada jawapannya. Namun demikian, hari ini kita mendapat satu lagi berita yang lebih mengejutkan daripada polis pula. Ini berkaitan dengan pendedahan, yaitu Mr. H. Siapa Mr. H? Menurut Wahab, beliau telah diarahkan oleh Mr. H untuk memerangkap Profesor Agus. Jadi oleh sebab itulah polis telah diserahkan. Polis telah menerima senarai yang dikatakan sebagai memerangkap Profesor Agus tersebut. Hari ini polis menyatakan akan siasat identiti Mr. H terkait video Agus itu Wahab. Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan berkata polis akan memanggil semua yang terbabit dalam video tular itu. Polis masih menyiasat identiti Mr. H yang didakwa mempunyai kaitan penyebaran video tular, membabitkan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM Muhammad Agus Yusuf dengan individu yang dikenali sebagai Wahab. Saudara-saudara sekalian, sejak dari semalam orang mula membuat spekulasi siapakah Mr. H ini. Karena di Malaysia ini orang-orang yang berpengaruh dengan huruf H amat sedikit. Amat sedikit orang yang menggunakan nama H. Jadi mulalah netizen meneka, meramal siapa Mr. H. Pada pendapat Anda, siapakah Mr. H? Perkara itu masih dalam siasatan polis dan polis akan memanggil semua yang terlibat dalam kes ini, kata Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan menurut Sinar Harian. Beliau turut mengesahkan telah mendapat keterangan daripada Agus. Semalam, Agus yang meletak jawatan sebagai Ketua Pengarah JECOM pada Khamis lalu mendakwa video perbualan tular yang dikaitkan dengan dirinya sebagai disuai pindah dan disunting. Beliau mengkritik penularan video tersebut, mengatakan pihak tertentu menggunakan tuduhan seksual terhadapnya. Wahab yang diperkenalkan sebagai individu lain yang dipaparkan dalam video tular tersebut dikenal pasti sebagai Abdul Wahab Abdul Kadir yang bekerja di JECOM sebagai pembantu pegawai komuniti daerah. Beliau menyokong dakwaan bahawa video tersebut disunting oleh pihak yang cuba menjatuhkan reputasi Agus. Selain mendakwa komplot itu didalangi oleh individu-individu yang berjawatan tinggi di dalam JECOM. Kalau ini benar, memang kita simpati dengan apa yang berlaku dengan Profesor Agus. Salah seorang daripadanya dikenali sebagai Mr. H. Sementara itu, pengarah bahagian latihan dan pendidikan JECOM Muhammad Hakim Ramli yang didakwa Mr. H menafikan dakwaan dibuat seorang penulis blog. Tuduhan ini sangat random atau rambang. Saya pun tak tahu, tiba-tiba dikaitkan dengan Mr. H. Macam mana boleh naik saya sebagai Mr. H? Katanya menurut berita harian. Saudara-saudara sekalian, saya juga secara pribadi, saya tak percaya Mr. H ini adalah pengarah bahagian latihan dan pendidikan JECOM, yaitu Muhammad Hakim Ramli. Saya tak percaya dia. Saya tak percaya itu Mr. H adalah dia. Kerana pada pendapat saya, ada mungkin orang yang lebih berkepentingan lagi, yang lebih besar daripada beliau. Mungkin. Cuma kita belum ketahui dan kita berharap tak lama lagi polis akan mengetahui dan mendedahkan.
Paling bagus membuat tangkapan dan reman supaya orang yang dianiayai boleh dibela. Jangan terus difitnah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Mengejutkan kita ialah tajuk daripada mykmu.net menulis, saya perangkap Profesor Agus atas arahan Mr. H, kata Wahab. Ini paling panas. Isu paling panas yang saya jumpa hari ini. Saya perangkap Profesor Agus atas arahan Mr. H, kata Wahab. Dipetik daripada mykmu.net. Tapi sebelum itu kita dengar dulu ulasan latar belakangnya. Profesor Agus telah letak jawatan sebagai pengarah kepada JCOM. Dan baru-baru ini tular, Anda sudah lihat, saya sudah lihat video itu, tular satu video yang mana video itu agak jelik, macam tular, dan agak gelik sikit lah macam tu. Dalam perbualan video itu ada menunjukkan muka yang seiras seakan-akan seperti Profesor Agus, dan dalam perbualan itu menyebut nama seperti Wahab. Macam perbualan antara Profesor Agus dengan Wahab lah. Cuma gambarnya itu kita tak pasti video itu benar atau tidak, kerana menurut Profesor Agus video itu telah diolah. Wahab tuding dalam Mr. H, ianya telah pun diolah, kata Profesor Agus. Tapi yang mengejutkan kita ialah pengakuan daripada Wahab sendiri, yaitu kata beliau, saya perangkap Profesor Agus atas arahan Mr. H. Siapa Mr. H? Nah, coba teka. Kalau kamu ada maklumat, boleh juga tolong tulis dalam ruangan komen. Tapi saya tidak ada maklumat. Saya berterus terang, saya tak berani mau teka siapa itu Mr. H. Takut nanti kita disaman pula. Tapi ramai orang nama di dunia ini bermula dengan H. Ramai di dunia ini bermula dengan H namanya. Tapi bukan semua nama yang bermula dengan H ada kepentingan. Tapi ada orang yang bermula dengan H itu mungkin ada kepentingan. Itu dikatakan oleh Wahab, saya perangkap Profesor Agus atas arahan Mr. H. Penolong Pegawai Jabatan Komunikasi Community JCOM, Abdul Wahab Abdul Qadir Jalani, mendakwa dia diarahkan oleh seorang individu berjawatan tinggi untuk merakam satu klip video bagi merangkap bekas Ketua Pengarah JCOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusuf. Abdul Wahab, 33 tahun, yang sudah mendirikan rumah tangga dan memiliki 4 orang anak, mendedahkan individu tersebut yang dinamakan Mr. H pernah membuat beberapa pertemuan dengannya dan menawarkan jawatan lebih tinggi sebagai habuan. Menurut Abdul Wahab, sebagai pegawai baru di JCOM, dia berasa teruja untuk melaksanakan tugas yang diarahkan. Sekitar bulan ini, saya berjumpa Mr. H di pejabat beliau. Bermula daripada situ, beberapa pertemuan diadakan termasuk di sebuah hotel sekitar Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan individu-individu berpengaruh. Saya telah diberitahu kononnya beliau telah menerima maklumat bahawa Muhammad Agus terlibat dalam aktiviti yang tidak bermoral. Mr. H menyatakan beliau ditugaskan untuk membersihkan JCOM dari dalam dan meyakinkan saya beliau disokong beberapa individu berpengaruh yang ingin menjatuhkan Muhammad Agus. Kemudian saya ditugaskan membuat satu rakaman perbualan bersama Muhammad Agus bagi mendapatkan bukti beliau terlibat dalam aktiviti songsang yang tidak bermoral. Hakikatnya, video yang direkam itu tidak mempunyai audio, katanya lagi. Beliau berkata demikian pada sidang akbar tergempar di Hotel Tenera di sini hari ini. Mengulas mengenai video asal, Abdul Wahab berkata, dia hanya berbual santai bersama Muhammad Agus dan pernah membuat beberapa panggilan sebelum itu. Saya telah serahkan senarai nama individu dalam komplot ini, termasuk mereka yang memegang jawatan tinggi dalam JCOM.
Akhir sekali saya ingin membuat rayuan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mengkaji individu dalam JKOM agar tidak menjadi musuh dalam selimut, ujarnya lagi. Sementara itu, Abdul Wahab yang baru saja memulakan tugas pada 1 November lalu turut meminta maaf kepada Muhammad Agus di atas kesilapan yang dilakukannya itu. Saudara-saudara sekalian, itu satu pendedahan yang paling besar. Saya tak berani nak tambah-tambah lagi, nak ulas-ulas lagi kerana ini memang panas dan bahaya. Apa bahayanya? Anda tulislah sendiri. Yang pentingnya penerangan pengakuan daripada Wahab ini, yaitu dia diperangkap oleh Mr. H untuk memerangkap. Dia pula memerangkap. Saya perangkap Profesor Agus atas arahan Mr. H, kata Wahab. Persoalannya petang ini, siapa Mr. H itu? Di dunia ini banyak nama H. Banyak. Malaysia pun banyak. Tapi tak tahulah siapa yang buat. Kita tunggulah nanti dan pastinya. Kata Abdul Wahab, dia sudah pun menyerahkan senarai nama. Saya bacakan kepada anda semua. Kata Muhammad Agus pula. Kata Wahab, saya telah serahkan senarai nama individu dalam komplot ini, termasuk mereka yang memegang jawatan tinggi dalam JKOM. Itu ialah pengakuan daripada Agus dan daripada polis. Selepas perkara ini terjadi, polis kata mereka akan siasat individu Mr. H terkait video Agus Wahab. Nah, terima kasihlah sebab telah menyerahkan nama itu kepada pihak polis, dan pihak polis kini sedang membuat siasatan. Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan berkata, polis akan memanggil semua terlibat dalam video tular itu. Polis masih menyiasat individu Mr. H yang didakwa mempunyai kaitan penyebaran video tular membabitkan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi JKOM Muhammad Agus Yusuf dengan individu yang dikenali sebagai Wahab. Perkara itu masih dalam siasatan dan polis akan memanggil semua yang terlibat dalam kes ini, kata Ketua Polis Selangor itu. Beliau turut mengesahkan telah mendapat keterangan daripada Agus. Semalam Agus yang meletakkan jawatan sebagai Ketua Pengarah JKOM Kamis lalu mendakwa video perbualan tular yang dikaitkan dengan dirinya sebagai disuai pindah dan disunting. Beliau mengkritik penularan video tersebut, mengatakan pihak tertentu menggunakan tuduhan seksual terhadapnya. Wahab yang diperkenalkan sebagai individu lain dipaparkan dalam video tular tersebut dikenal pasti sebagai Abdul Wahab Abdul Kadir yang bekerja di JKOM sebagai pembantu pegawai komuniti daerah. Beliau menyokong dakwaan bahawa video tersebut disunting oleh pihak yang cuba menjatuhkan reputasi Agus. Selain mendakwa komplot itu didalangi oleh individu-individu berjawatan tinggi di dalam JKOM. Salah seorang daripadanya dikenali sebagai Mr. H. Sementara itu, pengarah bahagian latihan dan pendidikan JKOM Muhammad Hakim Ramli yang didakwa Mr. H menafikan dakwaan dibuat seorang penulis blog. Tuduhan ini sangat rambang atau random. Saya pun tak tahu, tiba-tiba dikaitkan dengan Mr. H. Macam mana boleh naik saya sebagai Mr. H? Katanya menurut berita harian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.